Okey, terdapat banyak penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Okey, yang pertama, kaum musyrikin cuba mempengaruhi Abu Talib. Yakni Abu Talib ni adalah bapa saudara Rasulullah SAW. Dia mempengaruhi agar Abu Talib ni menghalang usaha dakwah baginda. Okey, bentuk penentangan yang kedua adalah memburuk-burukkan dakwah Islam. Okey, mereka memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syiar serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Itu adalah bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah yang kedua. Okey, yang ketiga adalah mereka menyakiti dan menyeksa Rasulullah SAW dan umat Islam. Para hamba diseksa oleh majikan seperti Bilal bin Rabah dan Sumayyah. Para pemuda Islam pula ditentang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Itu adalah bentuk seksaan yang ketiga, bentuk penentangan yang ketiga dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka memberi tawaran pangkat, harta, wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat baginda menghentikan dakwah Islam. Okey, yang keempat adalah kategori tawaran. Bentuk penentangan yang keempat adalah bentuk dalam aspek tawaran. Tawaran pangkat, tawaran harta, tawaran wanita kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta Rasulullah SAW agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka. Okey, secara bersilih ganti. Hal ini dirakamkan dalam surah Al-Kafirun 109 ayat 1 hingga 6. Okey, itu dalam aspek kompromi. Mereka juga memulaukan Nabi, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Okey, Bani Hashim ni adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bani Muttalib ni adalah keluarga sebelah datuk Nabi Muhammad SAW. Okey, mereka juga memulau orang Islam dengan memutuskan segala bentuk perhubungan dengan mereka. Segala aspek ekonomi, sosial, kemasyarakatan, mereka memulaukan seluruh anggota kerabat masyarakat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sehingga turun wahyu untuk Nabi berhijrah. Okay, itu adalah bentuk-bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW semasa berdakwah untuk Islam. Kedatangan Islam ni telah mengubah struktur masyarakat Arab berdasarkan prinsip semua manusia sama di sisi Allah SWT. Hanya takwa yang membezakan kemuliaan seseorang. Perubahan yang berlaku ni selepas Islam termasuklah dalam aspek akidah, akhlak dan syariah. Okay, yang pertama, dalam aspek akidah, mereka ni meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah SWT dan mengetahui dan mengakui Nabi Muhammad SAW ni sebagai pesuruh Allah SWT. Okay, hanya Allah SWT sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharapkan sesuatu hajat. Itu dalam aspek akidah. Mereka meninggalkan akhlak yang keji kepada
akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah SWT dan makhluk. Mereka juga menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam ni hidup saling menghormati dan berkasih sayang. Itu dari segi akhlak. Mereka hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu dan masyarakat. Ini adalah keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah SAW dalam aspek syariah. Okay, boleh faham semua? Okay, keadaan masyarakat Arab setelah menerima Rasulullah SAW ni terbagi pada 3. Yang pertama dalam aspek akidah, yang kedua dalam aspek akhlak, yang ketiga dalam aspek syariah. Setiap bidang ataupun aspek tu ada cerita-cerita yang tersendiri. Itu adalah keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah SAW. Seterusnya kita hayati apakah faktor kejayaan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Okay, yang pertama, Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu Al-Amin ni maksud dia jujur. Kepribadian yang unggul ini menjadikan masyarakat Arab tertarik kepada seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam membawa keamanan dan kesejahteraan. Sebagai contohnya, keadilan dan persaudaraan dalam Islam dapat memelihara hak setiap individu. Itu adalah faktor yang kedua, faktor kejayaan dalam dakwah Rasulullah SAW. Baginda sentiasa berfikiran positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Baginda juga berdakwah secara teratur dan berstrategi. Kebijaksanaan strategi Rasulullah SAW berjaya menjadikan Islam ni berkembang dengan sempurna. Okay, itu adalah faktor yang ketiga, faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam ke seantero dunia. Okay, umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka ni sangat yakin kepada Allah SWT dan hari akhirat, menyebabkan mereka ni sanggup menghadapi pelbagai rintangan, cubaan, cabaran untuk mempertahankan akidah Islam itu sendiri. Itu adalah 4 faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Okay, yang pertama, dalam aspek akidah, mereka ni meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah SWT dan mengetahui dan mengakui Nabi Muhammad SAW ni sebagai pesuruh Allah SWT. Okay, hanya Allah SWT sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharapkan sesuatu hajat. Itu dalam aspek akidah. Umat Islam mestilah berdakwah kerana dakwah ialah sunnatullah, sunnatu Rasulullah SAW. Tugas ini perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh agar Islam ni tersebar ke seluruh alam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam mesti menunjukkan contoh teladan yang baik kerana cara ini merupakan dakwah yang paling berkesan. Seterusnya, setiap umat Islam ni bertanggungjawab menyelamatkan anggota keluarganya daripada kekufuran dan kemaksiatan. Oleh itu, dakwah ni mesti bermula daripada rumah sendiri sebelum kepada masyarakat. Yang ketiga, kita mestilah berdakwah. Kita berdakwah perlu dilakukan secara
terancam dan berstrategi, dan bukannya mengharapkan perkara luar biasa yang berlaku supaya mendapat hasil yang lebih baik. Okey, itu adalah iktibar daripada kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Okey, umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka ni sangat yakin kepada Allah SWT dan hari akhirat, menyebabkan mereka ni sanggup menghadapi pelbagai rintangan, cubaan, cabaran untuk mempertahankan akidah Islam itu sendiri. Itu adalah 4 faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam.